Assalamualaikum. Nama saya Amirah Fika binti Azmi. Saya daripada kelas D PHU 6C. Nombor matrik saya DHU 2019-24319. Assalamualaikum, nama saya Nur Atirah binti Awal Kecik. Saya daripada kelas 6A, nombor matrik DHU 2019-24408. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Ainah binti Zubaidi dari kelas DHU 6A, nombor matrik DHU 2019-24414. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aina Suraya binti Muhammad Syarif dari kelas DPHU 6A, nombor matrik DHU 2019-24480. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Atia binti Muhammad Safir dari kelas DPHU 6B, nombor matrik DHU 2019-24479. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada penonton-penonton yang melihat video kami ini nanti. Untuk hari ini, kami sekumpulan akan membincangkan satu tajuk kaedah fiqh iaitu keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan, dan akan dibincangkan dengan lebih teliti lagi oleh rakan-rakan saya rakan-rakan saya yang telah diperkenalkan sebelum itulah. Kemudian saya akan serahkan kepada rakan saya yang pertama untuk menerangkan mengenai keraguan tidak dihilangkan dengan syak. Okay, silakan. Baiklah. So, saya akan terangkan tentang maksud kaedah ni. Okey, kaedah keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan ni maksudnya macam sesuatu perkara yang kita dah yakin, tapi bila timbul sebarang syak, sebarang keraguan lah, lepas tu tidak akan menjejaskan keyakinan yang ada. Dengan kata lain, bila kita dah yakin suatu perkara tu, lepas tu tiba-tiba muncul syak, muncul keraguan tentang wujudnya sesuatu yang menghilangkannya, maka perkara tu telah diyakini, itulah yang diambil kira sabit benar-benar ada sebab yang menghilangkannya. Okay. Itu sebab keyakinan yang asal ni, kita tak boleh tinggalkan hanya sebab oleh keraguan ataupun syak. Nafas kaedah lain yang menyokongnya bermaksud dan berjawab apabila dia ingat atas keyakinan, dia tidak terlepas kecuali dia yakin. Okay, kaedah ni dia menjelaskan bahawa hukum yang melandaskan keyakinan tak akan terjejas dengan adanya keraguan. Sebab keraguan ni tak akan terjelaskan seperti hukum yang telah ada sebelumnya, melainkan terdapat pembuktian dalil yang jelas membatalkan hukum tersebut. Seterusnya. Okey, seterusnya aplikasi untuk al-yakin dan zabil syak. Okey, contoh aplikasi ni maksudnya dia tempat, so semua orang rasa tahulah benda ni. Okay. Yang pertama kan, contohlah Alia ni dia yakin yang dia dah berwuduk, tapi dalam masa yang sama dia macam meragui, aku ni dah ambil wuduk ke? Tadi wuduk aku tu batal ke? Sah ke? Macam tu lah. So berdasarkan kaedah al-yakin la yuzabil syak ni, pada awalnya air wuduk tu masih sah, tapi keraguan tu datang selepas tu, tapi dia kena buktikan ataupun dia sampai macam kesan tu ada yang menyatakan yang wuduk tu dah tak sah. Okay, yang kedua, Muaz ni dia hutang dengan Salman. Contohnya macam kita hutang kawan kita, tapi kita cakap dengan kawan kita, aku dah bayar hutang ni, tapi kawan kita masih tak cakap, tak ada, tak bayar lagi. So dalam isu ni, so Muaz ni masih lagi dalam orang cakap dalam golongan orang yang berhutang, sampailah dia dah buktikan dekat kawan dia tu yang aku dah bayar, ni bukti dia, macam tu. So maksudnya dekat situ dia dah hutang tu. Okey, contoh yang ketiga, Nabila dia syak yang sama ada dia dah solat 3 rakaat ataupun 4 rakaat. Okey, so dalam yang diambil kira, rakaat yang ketiga tu dia dah kira sah. Rakaat yang dah kira yakin lah. Rakaat yang keempat tu dia dah jadi syak. Okey, lepas tu yang terakhir, Yusof dia menggunakan komputer kawan dia.
tanpa pengetahuan kawan dia lah, tapi dia macam ragu-ragu. Dia ni bagi ke tak? Tapi kalau untuk buat kerja mestilah kawan saya bagi. Tapi kalau untuk benda lain mungkin kawan dia tak bagi. Jadi kalau untuk buat kerja tu kiranya hukum tu adalah harus, tapi kalau dalam ketika kata macam lara gitu, maksudnya jadi hukum tu jadi tak, jadi haram lah sebab kita pinjam barang orang tu tanpa orang tu izinkan. Okey, selepas tu untuk yang seterusnya kalau ikut daripada kesimpulan 4 contoh yang ke atas tu, keyakinan ni dia adalah kedudukan yang paling tinggi teratas di antara tanggapan akal manusia. Jadi keyakinan tu diterima sebagai dasar dalam hukum fiqh. Ini adalah berdasarkan kaedah sebagaimana yang dijelaskan oleh Mahmud Al-Khairi dalam kitabnya Al-Madkhal ila Al-Qawaid Al-Fiqhiyah Al-Kulliyah, yang bermaksud sesuatu hukum tidak diwajibkan melainkan dengan yakin yang tidak syak padanya. Okey. So seperti yang telah dinyatakan tadi, keyakinan ni memang tak boleh dilupuskan dengan perkara yang lebih lemah daripada syak. Namun yakin hanya boleh dilupuskan dengan perkara yang sama taraf dengannya atau lebih kuat daripadanya. Seterusnya. Okey, Assalamualaikum. Saya akan menerangkan pengecualian keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan. Antara hukum furuk yang terkecuali daripada kaedah ini adalah yang pertama, Boleh teruskan ya, Tira? Tak mengapa. Saya akan menerangkan pengecualian keyakinan yang tidak dihilangkan dengan keraguan. Antara hukum furuk yang terkecuali pada kaedah ini ialah yang pertama, perempuan yang istihadah. Dia tak tahu nak bezakan sama ada darah dia tu adalah darah istihadah ataupun darah period, macam darah haid. Jadi apa yang dia wajib buat tu ialah dia wajib mandi selepas hari yang ke-15 untuk pasti. Lepas tu dia kena mandi setiap hari lepas. Macam period dia nak solat tu dia kena mandi tiap-tiap tu untuk bersihkan diri dia sebelum solat. Lepas tu yang kedua ialah macam contohlah kita jalan kan. Kita jalan lepas tu kita kena najis. Kita tak tahu lah najis tu kena kat kaki kita ataupun seluar kita. Macam tak tahu terkena kat anggota badan kita ataupun anggota pakaian kita lah kan. Jadi apa yang kita perlu buat, kita wajib balik tu kita kena basuh pakaian kita tu, lepas tu kita kena mandi dengan sabun lah bagi bersih. Lepas tu contoh yang ketiga ialah macam contoh kolah rumah kita kan, kolah kan. Kita selalu duk guna untuk mandi, ambil semayang apa semua, tiba-tiba ada kucing main kencing dalam tu. Kencing dalam kolah tu macam banyak juga dalam kamar air takut kolah tu. Lepas tu macam kita nak guna, kita tak pasti ayat kolah tu dia berubah warna sebab kucing tu kencing ke sebab benda lain, kita tak tahu kan. Jadi maknanya ayat tu dikira najis lah, kita tak boleh nak guna ayat tu dah. Okay, contoh yang keempat ya. Saya bagi contoh kawan kita, Aina. Contohnya dia nak solat kan. Dia nak solat, lepas tu dia check rumah dia tak ada air. Dia pergi tanya jiran dia macam tak ada air juga. Dia pergi lah bertayamum sebab dia nak solat, dia pergi bertayamum. Dah selesai bertayamum, lepas tu macam dia perasan jiran dia tu macam rumah jiran tak ada air. Jadi apa yang dia bertayamum tadi kan, kiranya dibatalkan lah tu. Maksudnya dah tak sah kan. Dia kena pergi pastikan lagi kat rumah jiran dia tu betul kan tak ada air. Lepas tu contoh yang kelima ialah contoh macam seorang pemburu tu, dia macam nak memburu rusa lah kan, contohnya rusa. Dia dah jumpa, dah kaget dia nak buru, macam dia dah jumpa, dia dah tembak dah. Lepas tu rusa tu dia lari, terjatuh pada curam tu. Lepas tu bila pemburu ni dia jumpa balik rusa tu, dia tengok rusa ni dah mati. Dia tak tahu rusa dia mati sebab terkena tembakan dia ke ataupun rusa ni mati sebab jatuh curam. Maknanya haram untuk kita makan daging rusa tu. Okey, sekian itu saja dari saya. Terima kasih. Saya akan serah kepada rakan saya seterusnya. Okey. Bahagian saya akan menerangkan mengenai perbezaan antara yakin, ghalabah al-zan, syak dan wam. Okey, 5 istilah ini termasuk adalah istilah syak yang ada dalam keraguan. Okey, yang pertama saya akan terangkan
maksud yakin. Yakin itu dari sudut bahasa sesuatu pengetahuan yang terhasil daripada pemerhatian dan bukti. Daripada sudut istilah pula ialah sesuatu keputusan yang tidak berbelah bahagi tentang sesuatu perkara yang disokong oleh bukti dan pengetahuan. Kemudian zan pula ialah dari sudut bahasa lawan bagi yakin, iaitu keputusan lebih berat ke arah yang betul. Ghalabat al-zan pula ialah keputusan yang dilakukan berdasarkan andaian yang sangat kuat yang hampir dengan maksud yakin. Kemudian syak ialah ragu-ragu, iaitu lawan bagi yakin. Ragu-ragu dalam menentukan atau membuat keputusan yang mana keduanya adalah sama. Macam masyarakat kita, masyarakat Melayu selalu sebut, macam tak pastilah, macam saya tak pasti. Nah, itu kita panggil syak. Kemudian dalam perbezaan antara lima ini, iaitu yakin, ghalabat, zan, syak dan wam ini, kita ada 5 tingkat tangkapan akal yang saya sebut tadi lah, iaitu yakin, ghalabat, zan, syak dan wam. Okey. Dalam 5 tangkapan akal itu terbahagi kepada 2, antaranya 3 tingkat teratas dan 2 tingkat terbawah. Okey, 3 tingkat teratas ini iaitu 3 istilah, itu kita panggil, iaitu yakin, ghalabat, zan dan zan. Okey, yang 3 tingkat teratas ini mampu memberikan impak hukum, maksudnya boleh disandarkan sesuatu hukum yang kukuh dengan buktinya. Okey, kemudian yang tingkat kedua bawah itu ialah syak dan wam. Okey, yang ni dia punya bukti dan kukuh tu tidak lemah lah, tidak kuat. Okey. Jadi saya akan terangkan perbezaan antara yakin, ghalabat, zan dan syak lah, syak dan wam. Okey, bagi yakin, menurut ulama Al-Jahari, yakin ialah sesuatu ilmu dan lenyapnya sesebuah syak. Bagi Ibnu Mansur pula, yakin ini adalah ilmu dan membuang syak serta hakikat sesuatu perkara. Bagi ulama Abu Al-Baqa, yakin ialah pegangan yang kukuh, mantap dan tetap serta menepati kenyataan. Bagi ulama Al-Raghib Al-Ashfani, yakin ini ialah tetapnya atau diamnya sesuatu kefahaman beserta tetapnya hukum. Maksudnya bila kita dah yakin dengan sesuatu, kita dah faham, maksud kita dah faham dan kita dah setuju. Jadi bolehlah kita hasilkan sesuatu hukum. Kemudian yakin merupakan sesuatu yang lebih tinggi daripada makrifah. Buktinya dikatakan ilmu al-yakin dan bukannya makrifah al-yakin. Okey, bagi Imam Asyuti pula berpendapat yakin ini merupakan sesuatu yang tetap dan pasti dapat dibuktikan melalui penelitian dan pembuktian yang kukuh dan berupaya mendukungnya. Imam Ibnu Nujam pula berpendapat bahawa dalam karyanya Al-Ashbah wa Al-Nazair, beliau berpendapat bahawa yakin adalah sesuatu yang pasti dengan berdasarkan kepada kajian dan bukti. Okey. Kemudian Ibnu Nujam juga berpendapat sesuatu yang pasti berdasarkan kajian dan bukti, iaitu sesuatu yang menjadi tetap melalui penglihatan atau dengan adanya dalil. Maknanya kepercayaan adalah 100% tanpa sedikit pun syak. Okay, itu adalah maksud yakin yang dalam pandangan dalam pandangan ulama yang berbeza-beza lah. Kemudian ghalabat al-zan pula, menurut sebahagian ulama, ghalabat al-zan ni bermaksud penjelasan dan ibarat tentang ketenangan zan. Contohnya ghalabat al-zan ni dia nak menyedapkan hati sikit daripada zan. Zan tu maksudnya sangkaan. Macam tu lah, dia lebih macam kepada sangkaan. Dia macam dia tak sangka, dia tak rasa lagi kesangkaan tu, tapi dia berada dalam ghalabat al-zan. Dia tak masuk lagi dalam sangkaan tu. Itu maksud dia. Kemudian sebagai ulama yang pula berpendapat maksudnya ialah berada pada tingkat yang sama dengan yakin. Maksudnya dia dah selari. Ghalabat al-zan ni dia dah dalam kelompok yakin. Dia masih lagi yakin. Okay, kemudian ghalabat al-zan ini boleh disandarkan hukum fiqh. Sebab ketika tidak ada yakin dan selagi ia berasaskan penelitian dan bukti, ghalabat al-zan ini
boleh boleh digunakan, disandarkan lah. Okay. Kemudian tingkat yang ketiga, kan tadi saya kata ada 3 tingkat yang boleh dijadikan hukum yang disandarkan hukum fiqh kan. Okey, itu yang ketiga ni adalah zan. Okey, zan ini menurut Imam Al-Humawi, iaitu dalam karyanya iaitu Syarh Al-Ashbah. Okey, ya, zan ini adalah seseorang yang berada dalam situasi antara dua perkara yang dia mampu membuat keputusan dan dapat menerjemahkan memaksudkan salah satu antara keduanya. Maksudnya dia sangkaan kan. Zan ni adalah satu sangkaan yang saya kata tadi sebelum ni kan. Zan ni adalah dia lawan bagi yakin. Maksud dia lebih berat ke arah yang betul. Dia sangkaan yang lebih ke arah yang betul lah kan. Kemudian dalam konteks yang lain, zan ini membawa maksud sangkaan berat kepada, macam saya kata tadi, kepada yang hampir kebenaran ataupun dia tak capai tahap keyakinan tu. Maksudnya tahap keraguan, macam mana saya nak cakap tahap keraguan itu dia tak capai lagi tahap keyakinan. Maksudnya dia macam kadang-kadang dia rasa dekat yang betul tu lebih banyak macam tu kan. Kadang-kadang dia rasa yang dekat salah tu lebih banyak macam tu kan. Tapi pengukuran azan ini, istilah azan ini, dia masih lagi diterima dan mampu membentuk hukum fiqh. Maksudnya azan ini boleh disandarkan untuk menghasilkan suatu hukum fiqh. Okay, kemudian azan ini adalah berat sangkaan atau sangkaan lebih hampir kepada kebenaran namun tidak mencapai tahap yakin dan ghalabah al-zan. Sebab tu dia berada di tingkat yang ketiga terakhir sekali untuk disandarkan dalam hukum. Kemudian zan ini hukum dia adalah harus kita gunakan hukum ini untuk kita nak bina sesuatu hukum dan dia boleh diterima. Okay, maksudnya kepercayaan dekat zan ini adalah antara 51% hingga 51% hingga 99% lah. Dia tak capai tahap seperti yakin dan ghalabah al-zan. Okay, kemudian tingkat kedua yang bawah sekali ialah syak. Okay, syak ini adalah keraguan yang sama kuat atau sama banyak terhadap sesuatu perkara. Maksudnya dia bahagi, dia macam tengah-tengah, dia macam tengah-tengah kan. Okay. Ataupun dia maksudkan sesuatu yang setara. Saya katakan setara antara dua perkara yang tidak dapat ditentukan. Dia masih berbelah bahagilah. Okay, syak juga ialah keraguan yang tidak dapat kita sandarkan sebab kita tak tahu mana satu yang betul. Maksudnya dia macam contoh kalau kita contoh macam mana saya cakap? Contoh kalau kita nak solat, lepas tu kita rasa kita kentut kan, kita rasa kita kentut, kita syak kan, kita macam rasa macam kentut tapi rasa macam tak kentut. Dia macam berbelah bagi, kentut ke tak kentut kan. Macam kita nak sambung solat, contohnya kita dah solat maghrib ada wuduk tapi kita rasa macam kentut ke tak kentut. Ini menimbulkan rasa syak itu. Jadi maafkan saya, dia adalah tingkat keraguan yang ke bawah lah. Dia tak boleh sandarkan. Okay. Syak ini tidak boleh diterima dalam hukum fiqh. Kita tak boleh kita boleh sandarkan syak ini ke dalam hukum fiqh. Dan kepercayaannya adalah 50 tak percaya dan 50 percaya. Dia sama banyak. Macam saya cakap tadi lah, macam kita kentut kan. Macam contoh macam Aina lagi kentut. Okay, Aina dia kentut. Dia nak solat. Dia nak solat isyak tapi dia dah ada wuduk untuk solat maghrib. Tapi dia nak dirikan solat isyak tu rasa macam kentut. Tapi macam tak kentut. Dia tak boleh. Dalam konteks itu syak dia sebab dia ragu-ragu 50-50 macam kentut, tak kentut. Jadi kita tak boleh guna. Jadi si Aina dia itu kenalah pergi ambil wuduk sebab tak boleh guna konteks syak dalam kita nak buat maksudnya nak teruskan dengan solat tu tak boleh. Dia tak terima hukum fiqh tu. Okay, yang terakhir, iaitu tingkat yang terakhir ialah wam. Okay. Wam ini menurut ulama An-Nadwi dalam karyanya Al-Qawaid Al-Fiqhiyah,
Wam ialah keraguan yang dialami oleh seseorang yang mana antara keduanya lebih mirip atau cenderung kepada yang lemah atau tidak kukuh. Okay. Wam juga adalah suatu bayangan atau lintasan pada hati di seseorang yang dikira sebagai sangkaan meleset atau salah. Okay. Wam ini juga tidak diterima dalam hukum fiqh lah. Macam dia sama juga macam syak. Wam ni lebih kurang macam syak. Kepercayaan untuk wam ni adalah maafkan saya, 49% dan ke bawah. Okey, dia langsung dia lebih banyak kepada yang salah. Dia macam contoh macam saya cakap contoh apa lagi yang saya boleh bagi? Contohnya kentut lagi kan, tak boleh cakap kentut je. Contoh, kentut lah senang kan sebab semua orang selalu kentut kan. Dia macam kentut lah. Dia lebih, kentut tu, dia lebih banyak. Maksudnya dia macam keraguan dia untuk rasa dia tak kentut tu macam tak banyak. Dia macam sikit. Faham tak? Dia macam, rasa macam dah kentut. Rasa macam dah kentut tu banyak. Rasa macam dah kentut tu lagi banyak daripada rasa macam tak kentut. Jadi, dua sangkaan ni, dua tingkat terbawah ni, dua istilah syak kan dalam yang kita belajar kaedah fiqh ni, dua ni tak boleh digunakan untuk sandarkan sesuatu hukum fiqh. Jadi yang kita boleh nampak, kita boleh simpulkan bahawa yakin kalau al-zan dan zan ni boleh digunakan untuk menghasilkan hukum fiqh Islam. Tapi untuk dijadikan suatu hukum fiqh itu, dia mestilah mempunyai keterangan dan pembuktian yang kukuh lah kan, yang dalam mengikut hukum syarak lah. Tadi pun kita dah tengok contoh-contoh yang telah diberikan oleh saya punya saya punya kawan itu Afika Azmi kan. Dia dah terangkan contoh-contoh bagaimana satu hukum dalam sangkaan ini boleh disandarkan. Okay, dan seterusnya saya akan serahkan kepada kawan saya, iaitu Aya Suraya. Okay, teruskan. Okey, seterusnya saya akan berkongsi berkaitan dengan sumber asal atau dalil bagi kaedah ini, iaitu kaedah keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan. Okey, sumber asal atau dalil ini dia adalah didasarkan atau dirujuk kepada dalil. Contohnya daripada 3 lah sumber yang digunakan, seperti Al-Quran, hadis dan akal. Akal itu juga dikategorikan sebagai dalil akli. Okey, antara ayat Al-Quran yang digunakan dalam kaedah ini adalah seperti, kiranya ayat Al-Quran inilah yang menerangkan mengenai kaedah ini. Dari surah Yunus yang ke-10 ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma yattabi'u aktsaruhum illa dhanna. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Innallaha 'alimun bima yaf'alun. Okey, yang bermaksud dan kebanyakan mereka tidak menurut melainkan sesuatu sangkaan sahaja, padahal sesungguhnya sangkaan itu tidak dapat memenuhi kehendak menentukan sesuatu dari kebenaran iktikad. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui akan apa yang mereka lakukan. Okey, maksud di sini macam bila kita tak boleh ada sangka dalam satu isu fiqh lah kan. Kira kita kena ada keyakinan dalam diri kita. Kita tak boleh sangka macam, contohlah macam pasal wuduk kan. Bila kita macam kita ni ada wuduk ke tak lagi kan. Kita tak boleh ada sikap yang terlalu syak. Kira kita kena wujudkan keyakinan. Okey. Itu adalah contoh lah. Seterusnya daripada hadis sabda Rasulullah SAW. Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alayhi akhraja minhu syai'un am la fala yakhrujanna minal masjid hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Yang bermaksud, apabila seseorang dari kamu merasakan sesuatu di dalam perutnya, kemudian timbul keraguan, apakah telah keluar sesuatu daripadanya atau tidak, maka jangan keluar dari masjid dengan membatalkan solatnya sehingga dia mendengar bunyinya atau mencium baunya. Ini daripada Al-Tirmizi, Kitab Al-Taharah. Okey, maksud hadis dekat sini adalah seperti
Contoh kan kita nak solat kan, tiba-tiba kita rasa perut kita ni macam something wrong bila sakit perut kan. Mestilah macam nak kentut Berak, kan. kentut, So, berak. bila macam kita ni dengar bunyi ke tak kita ni dapat bau ke tak Tapi bila kita tak dengar bunyi, bila kita tak bau, kiranya sah benda tu. Tapi kalau macam dah kata dengar bunyi dah bau ni kan, bau busuk kan. Lepas tu pergilah ambil wuduk kan. Kiranya dah batal lah yang tu. Okey, hadis yang kedua, idza syaqan ahadukum fi salatihi falam yadri kam salasan am arba'in falyaqriha syaq wa yabni ala mastayqana thumma yasjudu sajdataini qabla an yusallim. Yang bermaksud apabila seseorang kamu ragu-ragu ketika solatnya, dia tidak ingat berapa rakaat yang sudah dilakukannya, 3 atau 4, maka hendaklah dia membuang keraguan dan tetapkanlah dengan apa yang dia yakini, dengan mengira 3 rakaat sahaja. Kemudian dia dikehendaki sujud 2 kali sebelum salam. Ini pada kitab Tirmizi As-Solah. Dekat sini maksudnya bila kita tengah solat, contoh solat asar kan 4 rakaat, tapi waktu yang rakaat ketiga tu kan kita macam aku ni rakaat ketiga ke keempat. Kiranya kita kena ikut keyakinan, kita kena ambil yang first tu. Kiranya rakaat yang ketiga dan kita akan tambah selepas tu, tambah 1 rakaat lagi dan kita akan buat sujud sahwi lah selepas tu kan. Okey, dalil akli iaitu akal. Okey, berdasarkan logik, maka jelaslah yakin tu lebih kuat daripada syak. Kerana keyakinan itu ada kepastian. Okey, maka dengan keyakinan ni akan adanya yang pasti, kuat, kukuh dan mantap dan dia tidak akan dihilang dan terjejas dengan syak yang lemah. Kira bila kita ada keyakinan dalam diri ni, kira syak tu memang belakang dia lah. Kira kita akan guna pakai keyakinan kita tu. Okey. Berdasarkan ayat Al-Quran, hadis dan dalil akli tersebut, kita dapat menyimpulkan bahawa prinsipnya yakin ini tidak akan diketepikan hukumnya dengan semata-mata syak lah. Ini adalah kerana yakin itu wujudnya hukum qat'i. Okey, syak ni adalah wujud hukum qat'i ni maksud dia adalah berdasarkan sumber nas. Maksudnya dia nas Al-Quran. Kira kaedah ini adalah berdasarkan hukum yang hukum yang benar lah. Macam tu. Berdasarkan nas yang sedia ada. Okey, seterusnya saya berikan kepada Nur Nadia dalam pecahan atau cabang kaedah. Seterusnya saya akan menerangkan tentang pecahan atau cabang kaedah. Okey, pecahan atau cabang kaedah ni ada 7. First kali, asal masalah ialah kekerasan sesuatu perkara di atas keadaan yang asal. Yang kedua, hukum asal seseorang adalah bebas daripada tanggungjawab. Yang ketiga, hukum asal dalam melakukan seks itu adalah haram. Yang keempat, hukum asal sesuatu itu adalah tiada. Yang kelima, asal setiap yang berlaku diambil kira masa yang paling penting. Yang keenam, hukum asal pada suatu ucapan itu dikira maknanya yang hakiki. Yang last kali, hukum asal sesuatu itu adalah harus sehinggalah ada dalil yang menunjukkan pengharaman. Okey, jadi saya akan terangkan 5 saja cabang ni sebab banyak kan, so saya akan terangkan 5 saja. Okey, yang pertama, asal suatu masalah yang dilakukan di atas keadaan yang sah. Okey, kaedah ini bermaksud setiap perkara yang telah memiliki status hukum yang pasti sebelumnya tetap dipertahankan sebagaimana keadaan hukumnya yang asal. Hukum tersebut tidak perlu diubah dan dipertikaikan selagi tak ada dalil ataupun pembuktian yang kuat dan yang meyakinkan yang mampu untuk mengubahnya. Okay, contohnya macam seseorang ni dia berbuka puasa dengan ketiadaan ijtihad dan disyak adalah telah terbenam matahari ataupun belum. Lepas tu maka puasanya tak sah sebab asalnya masih kekal siap. Macam tu. Seterusnya, hukum asal seseorang adalah bebas daripada tanggungjawab. Okay, kaedah ni pada dasarnya menyatakan bahawa manusia dilahirkan dalam keadaan bebas daripada tanggungjawab dan tidak terikat dengan sesuatu hak pun. Untuk itu, bebas daripada bebanan merupakan perkara yang yakin. So, apabila berlaku pertentangan dan perselisihan berkaitan dengan bebanan tersebut, maka hendaklah ada tarjih ataupun pengukuhan dengan merujuk pada asal dan garis lain merujuk pada hukum syarak. Contohnya macam
Kanak-kanak ni kan budak-budak kan diorang bebas daripada tanggungjawab dalam melakukan kewajipan. Sampai diorang sampai pada usia balik diorang tu. Okay, lepas tu seterusnya hukum asal dalam melakukan seks itu adalah haram. Okay, kaedah ini membawa maksud bahawa hukum asal bagi maksud yang berkaitan dengan hubungan seks atau persetubuhan dengan wanita adalah haram. Sehinggalah ada sebab tertentu yang jelas menghalalkannya, iaitu sama ada melalui akad perkahwinan ataupun pertuanan dengan hukum. Okay, Faiz ni sebagai contoh dia macam Faiz ni dia nak kahwin dengan perempuan yang dia suka tu lah. Tapi dia tak yakin dengan status perempuan tu sebab dia nak kahwin tu sama ada perempuan tu mahalnya ataupun tidak. So disebabkan tu haramlah Faiz tu untuk bersetubuh dengan dia sebab berdasarkan pengharapan asal tu. Okay, seterusnya hukum asal sesuatu itu adalah kaedah. Kaedah ni dia lebih jelas dengan lafaz kaedah, maksudnya hukum asal pada sifat atau perkara baru yang mendatang adalah tidak ada. Okay, dia membawa maksud macam pada dasarnya setiap mukallaf itu dinilai sebelum melakukan sesuatu. Tapi hukum yang lebih kuat dan hukum daripada sesuatu itu asalnya adalah kaedah. Contoh dia macam customer ni dia beli barang, lepas tu dekat satu kedai, lepas tu dia cakap barang tu rosak, dia cakap kat penjual tu kata barang dia tu rosak, so dia nak masuk dengan dia pergi situ lah. Lepas tu penjual tu cakap dia tak percaya, dia macam menafikan lah benda tu, dia macam tak adalah barang tu tak rasa okey dia semua. So dalam kes ni, dalam isu ni diterima pengakuan penjual tu sebab pada asalnya kecacatan pada barang jualan tu dia ada pun. Sekali asal setiap yang berlaku diambil kira masa yang penyampai. Kaedah ni dia bermaksud apabila berlaku perselisihan dan percelahan berkaitan dengan tarikh atau masa berlakunya suatu peristiwa, maka yang lebih kuat atau pokok adalah suatu peristiwa kejadian itu disertakan atau dilihat dari sudut kiraan waktu. Okay, contoh dia macam sekumpulan doktor ni, doktor pakai jantung ni, diorang dah berjaya tau buat pembedahan dekat salah seorang pesakit diorang ni. Lepas tu pesakit tu pun sihat je macam biasa, tapi beberapa hari lepas tu dia meninggal dunia. Tapi doktor pakar ni, diorang tidak dipertanggungjawabkan pun atas kematian orang tu. Okay, itu sahaja daripada saya. Okey, terima kasih kepada Nur Ain Nadia. Seterusnya saya akan sambung. Saya akan menerangkan peranan kaedah fiqh dari sudut sumber hukum dan hujah sokongan bagi memutuskan satu kes di mahkamah syariah. Okey, yang pertama, kaedah fiqh sebagai sumber hukum. Kaedah fiqh ni dia digunakan sebagai sumber hukum dalam memutuskan pelbagai kes dekat mahkamah, dekat mana hakim syariah ni dia pun guna pakai kaedah ni dalam membuat keputusan dalam perhakiman. Dengan maksud yang lain, adanya kaedah fiqh ni dia dapat bantu hakim dalam menyelesaikan masalah yang dihakimi itu. Okay, yang kedua, kaedah fiqh sebagai hujah sokongan. Penggunaan kaedah fiqh ni oleh hakim mahkamah syariah ni ialah sebagai hujah sokongan. Kat sini kita dapat lihat undang-undang tu sendiri dan pemakaiannya dekat mahkamah syariah. Iaitu yang kaedah yang pertama ialah sesuatu yang kekal mengikut apa yang sebelumnya. Dalam penghakiman, para hakim menggunakan kaedah ini nak menentukan status harta yang jadi pertikaian. Sebagai contoh, kes Ibrahim bin Abu Bakar dengan Muhammad Ali bin Muhammad Shah. Dan lain-lain dekat mana hakim ni dia dah terapkan prinsip kepastian untuk menentukan sama ada harta tu jatuh kat bawah wasiat ataupun dekat bawah pusaka. Dalam kes ni, hakim ni dia dah guna pakai kaedah asal kekal sesuatu itu mengikut apa yang ada sebelumnya. Untuk putuskan bahawa harta tersebut ialah harta pusaka untuk pembahagian menurut hukum fara'i. Okey, contoh yang kedua ialah kes Nur Aini binti Mu'tah dengan kes Nur Aini binti Mu'tah binti Abdul Halim. Mahkamah Rayuan ni dah putuskan bahawa harta tu adalah harta pencarian setelah menggunakan pakai kaedah sebarang profit atau keuntungan ada kos atau liability-nya sebagai usaha bersama mereka. Selagi tak ada bukti yang tunjuk sebaliknya, selagi tu tak ada. Mengenai perbezaan hutang yang oleh beberapa pihak yang mempunyai hak sebanyak 1,000 tu, hakim melihatnya sebagai macam pendapat hakim tu dia harus ditanggung
sebeberapa pihak secara sama rata. Macam tak ada beza, kena bayar sama rata semua tu. Contoh yang ketiga ialah kes pegawai pendakwa Majlis Ugama Islam Singapura iaitu MUIS dengan adik Datuk Syed Besar Sikoh. Dia ni dah tertuduh macam dah didakwa melakukan zina. Tapi dia ni didapati tak bersalah pun. Macam dia tak buat, macam orang siasat dia tak bersalah pun. Macam mahkamah pun dah tentukan dia ni tak bersalah. Sebab pihak pendakwa tu sendiri dia gagal nak buktikan kes tu. Mahkamah berpendapat ikrar yang dibuat oleh orang tu macam tak bersalah. Zina tu tak boleh digunakan untuk menghukum pihak yang tertuduh. Sebab kaedah fiqh asalnya seseorang itu bebas daripada tanggungjawab. Mahkamah ni juga macam dia tolak kalau kita buat ikrar tu, macam ikrar tertuduh tu kita buat dekat luar mahkamah. Kita nak settlekan apa kita kena buat dalam mahkamah juga. Okay. Dan yang terakhir sekali ialah kes pendakwa syar'i dengan jaiman mastak atau mastah dan jaminah Abdul Majid. Hakim bicara dalam perhakiman mengatakan bahawa pihak pendakwa dia dah gagal nak buktikan macam melampaui keraguan yang munasabah, kat mana keterangan saksi tu dia dengan pendakwa tu macam tak sokong lah tu orang lain, macam berbeza dia punya keterangan tu. Kalau macam berbeza tu maknanya hakim dah berpendapat bahawa hukum dia tidak boleh sebab berdasarkan sesuatu yang meragukan, sebagaimana kaedah memberi gambaran bahawa seseorang itu tidak bertanggungjawab ke atas sesuatu perbuatan kecuali dibuktikan dengan jelas bahawa dia pun melakukan perbuatan tersebut. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Seterusnya saya serahkan pada Aki. Okey, kemudian saya akan menerangkan mengenai implikasi penggunaan kaedah fiqh. Okey, apa implikasi penggunaan kaedah fiqh ni? Okey, yang pertama, implikasi penggunaan kaedah fiqh ada 5. Yang pertama ialah menjadikan senarai hukum kepada hakim. Ini dah disebutkan oleh rakan saya iaitu Na'atira tadi, iaitu menjadikan sesuatu nak memutuskan sesuatu keputusan itu boleh kita menggunakan kaedah fiqh ini. Kemudian yang kedua ialah membantu hakim untuk mengenal pasti isu yang dipertikaikan, dan yang ketiga ialah membantu hakim memutuskan sesuatu isu yang dipertikaikan dengan seadil-adilnya berdasarkan kaedah fiqh. Kemudian yang keempat ialah sebagai hujahan hakim kepada isu-isu yang tidak mempunyai sumber hukum yang jelas seperti tuntutan harta sepencarian. Dan yang terakhir adalah menjadi satu prinsip asas dalam memutuskan satu kes jenayah syariah, iaitu seorang tidak bersalah sehingga dibuktikan. Macam yang tadi yang juga diterangkan oleh kawan saya tadi, sebagai satu sebagai satu keputusan satu kes di mahkamah syariah, macam kes jenayah syariah, iaitu seseorang tidak bersalah sehingga dibuktikan. Maksudnya untuk memutuskan sesuatu keputusan itu kita boleh menggunakan kaedah ini, iaitu kaedah yang telah kami terangkan sebelum ini untuk hasilkan sesuatu keputusan dengan adanya pembuktian dan penelitian. Okay, dan seterusnya akan diterangkan oleh rakan saya seterusnya mengenai pandangan ulama. Silakan. Okey, seterusnya adalah pandangan ulama allati la yuzabil syak. Pandangan ulama ni banyaklah. So mengikut pandangan ulama Al-Sayyuti dalam karya dia Al-Ashbah wal Al-Nazair, beliau mengatakan bahawa kaedah memiliki kaedah yang allati la yuzabil syak ni dia memiliki kedudukan yang paling agung dalam Islam. Lepas tu ada juga sebagai ulama yang mengatakan bahawa kaedah ni juga dia kiranya macam cukup 3/4 masalah fiqh ataupun mungkin lebih daripada itu. Okey, pandangan ulama yang seterusnya adalah bagi Imam An-Nawawi. Dia dalam kitab dia Al-Majmu' Syarh Al-Muhazzab, beliau menyatakan bahawa kaedah ni merupakan kaedah yang membincangkan hampir ke semua masalah fiqh. Masalahnya semua yang permasalahan fiqh ni dalam kaedah ni dah dibincangkan. So jadi ada beberapa permasalahan lain je yang macam kena guna cara lain macam tu. So bagi pandangan ulama yang terakhir ialah Imam Ibnu Abdul Albar dalam penulisan karya Al-Tamhid. Beliau berpendapat bahawa ini adalah satu, maksudnya
Al-Yaqin Lazim bin Syak ni adalah satu kaedah yang disepakati oleh semua ulama. So dia merupakan kaedah dasar ataupun asas dalam permasalahan fiqh. Okey, seterusnya yang terakhir saya akan serahkan kepada Anas. Okey, yang terakhir adalah rumusan. Saya akan buat rumusan pada awal daripada kawan saya. Okey, kaedah ini merupakan salah satu kaedah asas dan kaedah utama yang digunakan oleh para ulama, para mujtahid dan juga hakim dalam perundangan Islam. Okey, kaedah ini bermaksud bahawa satu perkara yang sudah diyakini yang berlaku apabila timbul keraguan selepas itu. Okey, kaedah ini juga disebut sebagai al-qawaid al-khams al-kubra dan atau juga disebut sebagai al-qawaid al-asasiyah. Okey, seterusnya adalah contoh aplikasi kaedah ini seperti yang telah dinyatakan oleh Amirul Fiqh tadi, seperti mengenai ambil wudu dan juga syak dalam bilangan solat 3 atau 4 tadi. Okey, seterusnya saya akan tambah satu seperti si suami dia bila dia nak jatuhkan hukum talak, dia cakap lah dia nak jatuhkan hukum talak tapi di sini dia tak yakin dia jatuhkan ke tak. Maksudnya benda tu dia tak jadi tau sebab bila benda yang dia tak yakin dengan tu dia tak akan jadi. Macam tu maksudnya talak yang jatuh tu tak ada lah, kira batal benda tu. Okey, dalam kaedah ni dia terdapat beberapa pengecualian seperti yang dinyatakan oleh Nur Atirah tadi, seperti perempuan yang mengalami istiadah tidak pasti nanti terkena di bahagian mana atau seperti badan atau pakaian dan tidak pasti binatang buruan dia mati kerana senjata sendiri atau sebab lain. Okey, terdapat 5 istilah yang boleh dikaitkan dengan kaedah ini yang telah dinyatakan oleh Atirah tadi seperti yakin, walabah azan, syak dan wab. Okey, saya akan nyatakanlah beberapa persen mengenai yakin apa semua tu. Okey, yakin ni dia merujuk kepercayaan 1%, walabah azan yang merujuk kepercayaan yang hampir sama dengan yakin, azan merujuk kepercayaan antara 51 hingga 99, dan syak adalah 50. Kira 50 percaya, 50 Tak percaya. syak lain. Dan wam adalah 50 yang ke bawah iaitu yang lemah dan meleset lah. Okey, kaedah ini dia menggunakan 3 sumber utama iaitu dari Al-Quran, hadis dan dalil aqli. Alhamdulillah. Okey, seterusnya terdapat 7 pecahan atau cabang yang terbentuk daripada kaedah ini seperti yang dinyatakan oleh Nur Ain Nadia tadi. Seperti asal masalah ialah kekalnya suatu perkara di atas keadaan yang asal. Hukum asal seorang adalah bebas daripada tanggungjawab dan hukum asal adalah dalam melakukan seks adalah haram. Okey. Kaedah yang ini juga adalah pecahan yang amat signifikan dalam perundangan Islam dan banyak berperanan dalam menyelesaikan permasalahan fiqh. Ia merupakan sumber hukum yang digunakan sebagai hujah sokongan dalam perundangan Islam. Selain itu, kaedah ini juga dapat memberi pelbagai implikasi terhadap perundangan Islam. Antaranya ialah menjadi sandaran hukum kepada hakim, membantu hakim menapasi isu pertikaian dan membantu hakim membuat keputusan yang ada berdasarkan kaedah fiqh. Ini telah diterangkan oleh Nur Atirah dan Atiyah tadi. Okey, menurut pandangan ulama yang terdahulu dan sekarang, aplikasi kaedah keyakinan tidak hilang dengan keraguan dan kaedah pecahannya dalam perundangan Islam adalah cukup meluas dan meliputi pelbagai bidang fiqh seperti ibadat, menakahan, muamalat dan mal. Di sini kaedah keyakinan tidak dihilangkan keraguan, dia digunakan dalam ibadat, menakahan, muamalat dan mal. Okey, itu sahaja daripada saya. Dan yang lain yang nak tambah berapa? Saya ada. Terima kasih atas perkongsian rakan-rakan saya, perkongsian yang amat bermakna dan menambahkan ilmu pengetahuan kita semua. Okay, terima kasih. Assalamualaikum. Salam. Salam.